Jadi yang ni macam yang kita dah buat sebelum ni, masa kita belajar identiti tu kan, kita nak selesaikan masalah trigonometri. Dia ada dua jenis aplikasi lah. Satu soalan yang menyelesaikan, satu lagi soalan yang ayat-ayat panjang. Jadi yang ini kita nak tengok menyelesaikan. Jadi bila kita dah belajar, kita dah ada banyak formula kan. Kita ada identiti, kita ada rumus sudut majmuk, kita ada sudut berganda, kita ada sudut separa. Jadi bila dia bagi kita soalan, mungkin akan ada salah satu ataupun kamu kena apply lah maklumat yang kamu ada tu untuk kamu selesaikan masalah tu. Jadi kita tengok contoh dia. Jadi kamu ingat kalau kata dia bagi soalan macam ni kan, dia akan bagi tahu kamu dia nak jawapan dalam daripada berapa ke berapa, nampak tak? Selesaikan persamaan yang berikut bagi theta daripada 0 sampai 360 darjah. Maknanya dia nak jawapan dalam 4-4 sukuan. Ini 4-4 sukuan. Dari 0 sampai 4 kan. Tapi kita akan tengok soalan tu. Kalau kata dia nak sin kan, lepas tu dia ada negative sign. Maksudnya kita hanya akan ambil jawapan untuk sin tu dalam sukuan yang ketiga dan keempat. Sebab kita akan rujuk kepada kita punya add sugar to coffee kan. Jadi sin ni hanya negatif dalam sukuan yang ketiga dan empat. Jadi kita nak jawapan di mana sin negatif saja. Faham tak? Jadi yang ni kalau ini senang, ini paling senang sekali. Kita shift sin ni kan. Kita shift sin kita dapat theta. Theta ni maksudnya kita dapat sudut ni. Okay, jadi yang first kali kita akan shift sin 0.5446 kan, negatif sign kita jangan ambil, nampak tak dia tulis. Ni ulangan lah nah. Jadi yang kita dapat tu adalah kita panggil sebagai sudut rujukan. Sudut rujukan tu sudut dalam sukuan pertama kan. Tapi untuk sin ni dia nak jawapan dalam sukuan ketiga keempat. Jadi kalau kita nak dalam sukuan ketiga 180 tambah dengan sudut rujukan. Kalau sukuan keempat 360 tolak dengan sudut rujukan. Jadi jawapan dia adalah 213 dan 327. Jadi kalau dia nak jawapan dalam pi radian, lepas kamu dah dapat dalam darjah, kamu convert jadi pi radian lah. Sebab kalau kita nak dalam sebutan pi, kita tak boleh dapat terus dengan calculator kan. Jadi kamu cari jawapan dalam degree dulu. Jadi kalau cos 2 theta ni, yang ni lagi kamu kena ambil perhatian. First kita akan shift cos kan, 0.3420 ni kan. Bila kamu shift cos kan, yang kamu dapat tu adalah 2 theta tau. Jadi yang kamu dapat tu adalah 2 theta. Di masa dia shift cos dia dapat jawapan apa? 70 darjah ni kan. Jadi yang ni sudut rujukan kamu 70 darjah. Lepas tu kita check add sugar to coffee. Kan? Jadi yang ni cos dia positif kan. Jadi kita nak semua nilai theta apabila cos tu positif. Di sukuan yang pertama dengan sukuan yang keempat. Okay, lepas tu sebab dia kata 2 theta, julat ni kita kena double kan. Kita kena darab 2 theta kan. Maksudnya sini kena darab 2, sini kena darab 2. Jadi maksudnya untuk 2 theta kita kena cari sampai 720. 720 tu maksudnya kita kena cari 2 round. Boleh 2 round. Okay, jadi kita dapat jawapan 1 round masa kita dapat jawapan sukuan pertama dengan sukuan keempat tu, yang tu round yang pertama nah. Jadi untuk dapat round kedua kita tambah 360 darjah dengan tiap-tiap nilai sudut kita tu. Boleh tak? Okey. Mana jawapan dia? Ni 70 kan? 70 tambah 360 dapat 430. Betul ke? Betul kan? 70 campur 360 dapat 430. Jadi dapat ini kan. Lepas tu 290 campur dengan 360 dapat 650 tu. Yang ni jawapan untuk 2 theta. Last kali, yang ni kamu kena buat last. Last kali kita akan bahagi 2 semua jawapan ni. Baru kamu dapat jawapan theta. Jadi kita nak jawapan theta. Tapi kalau dia bagi kita 2 theta, kita kena cari dulu sampai 720. Dah dapat semua jawapan tu, baru kita bahagi dengan 2. Faham lah? Jadi bila kita bahagi dengan 2, jawapan dia theta tu 35, 145, 215 dengan 325 tu. Faham lah? Jadi kalau dia kata sin theta per 2, sama jugalah. Kita akan bahagi 2 tiap-tiap satu tu macam tu lah. Jadi kamu kena ingat benda kecil-kecil macam ni. Satu lagi, tak tahu dia tunjuk kamu ke tidak, dia boleh buat cos theta ni 2 theta campur something.
Boleh? Jadi kalau dia buat macam tu, kita kena ubah julat tu ikut apa yang ditulis kat sini lah. Tengok ada tak soalan macam tu. Gini. Okey, jadi dia kata kat sini selesaikan persamaan 3 sin A campur pi per 3 sama dengan 0.99 ni kan. Jadi yang ni simple sebenarnya, kita akan baling-baling semua orang. Jadi kita baling 3 ni dulu. Jadi asalnya disuruh cari nilai sudut ni, A ni sudut lah daripada 0 sampai pi. Tapi sebab dia tulis pi per 3 kat sini, kamu kena ubah sikit julat dia. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Jadi first dia bahagi 3 dulu, 0.99 ni dapat 0.33 kan. Lepas tu kita shift sin lah, kita shift sin kan 0.33, kita dapat jawapan yang ni dia nak dalam radian. Sebab dia bukan nak dalam pi radian ke? Dia nak jawapan dalam radian saja. Ya, okey. Jadi ini radian saja, bolehlah pakai kalkulator dalam mode radian dapat 0.3363 radian. Sebab dia tulis sini pi lah. Jadi maknanya kita nak jawapan tu dalam radian. Pi rad ataupun rad saja. Okey. Jadi yang ni sin dia positif kan. Jadi kamu nak jawapan dalam sukan pertama dengan sukan kedua. Okey. Jadi kita check sign dia, kita nak jawapan dalam dua sukan ni. Lepas tu kita nak ambil kira pi per 3 ni. Boleh? Jadi kamu tengok kat sini. Jadi kalau kata kat sini A campur pi per 3, kita kena ubah A ni jadi A campur pi per 3 lah. Jadi kat sebelah sini kita kena campur dia dengan pi per 3. Sebelah sini pun kita kena campur dengan pi per 3. Jadi maknanya pi per 3 tu berapa, kita tukar jadi darjah dululah supaya kamu senang nak nampak dia punya sudut dia. Darab 180 macam tu. 60 per pi lah kan maksudnya. 60 kan. Ni maknanya daripada 60. Kalau yang ni 180 kan, campur dengan 60. Sampai 240. Maknanya daripada sukan pertama, kalau sudut terbesar daripada 60, kita akan ambil sampai kata lebih kurang dalam sukan ketiga kurang daripada 240. Kita akan ambil sampai situlah. Cuma dalam pi rad. Boleh pi radian tu. Okey. Jadi mana dia punya sudut rujukan tadi? Dia susah sikit nak nampak kalau dalam radian lah, sebab sudut tu pun rupa dia lebih kurang sama macam soalan tu punya bentuk kan. Kalau radian kita ambil 4/40, kita ambil lebih sikit lah. 0.3363 ni sudut rujukan kita. Okey, jadi lepas tu kita nak jawapan dalam sukan yang pertama dengan sukan jawapan dalam sukan kedua kan. Jadi kita check jawapan kita. Jadi kalau dalam sukan pertama, jawapannya ni lah kan. Jawapannya ni, jawapan dia berapa? 0.33 kan. Yang ni kita kena check nilai dia. Adakah dia besar daripada 60 darjah ni? Susahnya bila di dalam tu lah. Dia bagi cikgu confuse. Okey. Macam mana dia nak check lah. Dia nak check macam mana. Sekejap. Okey, kalau kita yang ni pi per 3 kan, kita tulis nilai dia dalam perpuluhan. Pi per 3 tu cikgu kalkulator kat sini lah. Bagi kamu nampak. Kata ni. 60 darjah tu berapa dalam sebutan radian? Jadi cik dia pi bahagi dengan 3. Jadi negatif 1. Bukan negatif. Yang ni 1.043. 47. 1.047 yang belah sini pi campur dengan pi per 3 kan. Campur pi. Ini 4.188. Daripada situ sampai situ. Betul ke? Sekejap. 4.188.
Ni dia tulis kan. Okey. Daripada pi per 3 sampai 4.188 berapa? 88 ke 88 ke 89? 4.189.887. Okey. Lepas tu yang ni sukan pertama kita kan 0.3363 kan. Dia kecil lah daripada nilai 1.047 ni, jadi kita tak ambil dia kan. Kita tak ambil jawapan yang tu. Lepas tu kejap cikgu tengok ni. Cikgu pening kepala sebab dia dalam radian. E campur pi per 3 sama dengan 0.3363 dan yang ni jawapan dalam sukan yang kedua nah. Ini sukan kedua. Kalau sukan kedua dia 180 darjah tolak alfa kan, tolak sudut rujukan kan. Jadi 180 darjah tu pi. Jadi pi tolak dengan 0.3363 ni. Boleh dah jap. Jadi yang ni dia dapat jawapan apa? Mana dia? Pening kepala cikgu tengok cara dia tulis. Dia tak tolak lagi, dia biar je gitu. Okey. Yang ni kejap. Yang ni pi per 3, yang ni kecil kan. Kita ambil jawapan yang ni ke? 1 daripada 1 sampai 4. Sebab kita ambil jawapan yang ni. Oh dah kita tak ambil yang tu. Kita tak ambil lah. Jadi dia ni kita tak payah ambil. Cikgu. Dia tulis lah sikit ayat kan macam mana nak buat kan. Jadi kita ambil jawapan yang ni saja dalam sukan kedua saja sebab dia saja yang ikut syarat kan. Jadi kalau kita ambil pi tolak dengan kita punya sudut alfa tu. Sabar dia pening sebab dia dalam radian. Pi tolak 0.3363 tu. Kita dapat jawapan 2.80 kan. Jadi dia dalam range lah. Okay, dia dalam range. Tapi yang ni sebab dia sampai sukan ketiga sahaja. Dia bukan kita kena cari 2 round lah. Jadi memang jawapan kita takat 2 round ni lah. Cuma satu ni kita reject sebab dia tak cukup syarat. Jadi ini jawapan A campur pi per 3 kan. Jadi kalau kata kita nak jawapan A sahaja, lepas kita dah dapat jawapan yang ni, kita kena tolakkan dia dengan pi per 3. Jadi pi tolak 0.3363 ni tolak pi per 3. Jadi kita hanya accept jawapan yang dalam range tu lah 1.758 radian. Boleh dah. Okay. Jadi yang ni pening sikit. Nanti kita tengok contoh lain. Kalau cikgu lah, cikgu cari jawapan dalam darjah dulu macam mana pun. Last kali baru cikgu convertkan jadi radian. Yang tu lagi simple lagi untuk otak kita lah. Bila tengok radian ni otak panas. Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, ini dia dah termasuk something yang kamu kena solve lah. Kita tengok soalan dia. Dia cari nilai S yang tercangkup antara 0 sampai 360 yang merumuskan persamaan berikut. Jadi kalau dia bagi macam ni ada sudut berganda kan. Jadi di inilah kita kena tukarkan dia. Jadi sin 2x tu akan jadi 2 sin x cos x kan. Bila kita dapat macam ni, macam sebelum ni kalau kata ada benda yang sama antara dua sebutan, kita akan faktor keluar. Jadi kita akan faktor keluar cos x tu. Bila kita faktor keluar, dia akan asingkan cos dengan sin ni kan. Jadi bila dia dah asing, kita boleh samakan dengan kosong. Jadi cos x akan sama dengan kosong, 2 sin x campur 1 ni sama dengan kosong lah. Okay, jadi kita dapat, kalau kita shift coskan kosong ni, kita dapat 90 darjah kan. Jadi kalau kata kosong, elok kamu refer pada dia punya graf lah. Jadi ni graf cos kan. 1, 2, 3, 4 kan. Jadi dia kosong kat dua tempat lah. Kat 90 darjah dengan kat 270 darjah. Jadi jawapan dia 90 dengan 270. Jadi untuk kosong, untuk 1, untuk negatif 1, graf sin dengan cos, kamu rujuk graf dia. Boleh? Untuk dapat nilai-nilai dia. Sebab dia ada nilai-nilai tersembunyi. Takut kamu lupa. Okay, lepas tu kita punya 2 sin x tambah 1 ni kan. Jadi 2 sin x campur 1 sama dengan negatif 1/2 lah kan. Jadi sin x sama dengan negatif 1/2. Shift sin kan 0.5. Dapat sudut rujukan 30 kan. Tapi kita nak jawapan kat mana nilai sin tu adalah negatif kan. Jadi kita nak jawapan dalam sukan ketiga dan keempat lah.
Jadi jawapan sukan ketiga tu kita tambah dengan 180, sukan keempat tu 360 tolak dia. Last kali kamu tulis semua jawapan dia dalam satu baris macam ni. Boleh nah? Okey. Jadi ni contoh, ada lagi contoh lain kah? Tadi ada 2 biji kan. Okey, yang ni pula. Yang ni pun sama macam atas ni, tak ada beza pun. Yang ni kita akan tukarkan dia, tapi kita akan guna versi sudut berganda yang sin saja. Boleh? Kita akan pakai yang ni. Nak. Jadi 2 darab 1 tolak 2 sin kuasa 2x tolak 13 sin x tambah 10. Kembangkan dia. Bila dia dah sampai sini, ada sin kuasa 2 sin dengan nombor kan. Dia adalah bentuk kuadratik. Boleh? Ni bentuk kuadratik yang kita boleh EQN kan dia. Jadi kita EQN kan, kita dapat 2 jawapan ni. Kita boleh abai jawapan kalau dia besar daripada negatif 1. Dia kecil daripada negatif 1 lah. Maknanya negatif 2 ke atas tu dia akan dapat max error kan. Jadi memang kita akan abai. Sebab untuk cos dengan sin saja dia tak ada nilai ni dalam dia punya graf kan. Dia tak ada sudut untuk negatif 4. Lepas tu kita akan ambil jawapan yang ni je lah. Yang ni positif, jadi kita nak jawapan sukan pertama dan sukan kedua. Jadi bila kita shift sin kan dapat 48.59 ni. Lepas tu kita cari jawapan dalam sukan kedua pula. Faham lah? Jadi bila kita tengok soalan yang dia bagi ni, cikgu rasa tak susah sangat kot yang dia bagi ni. Okey. Jadi kita try, kita akan habiskan latihan kendiri ni hari ni lah. Print screen. Ada ke melibatkan sudut separa? Tak ada lagi. Mungkin nanti masa hujung-hujung tu. Waktu latihan sumatif ke apa kan. Kita try. Nanti yang ni. Lepas tu formula dia cikgu akan copy paste kamu formula trigo. Formula cikgu ambil daripada kertas peksa kamu. Cikgu tak habis ke semak ujian kamera kamu tau. Sebab cikgu tengok kamu dapat teruk, jadi cikgu tak ada mood. Nanti cikgu akan semak lah ujung-ujung. Mana dia. Ni lah formula dia. Jadi kita ada identiti kita kat belah sini. Tapi dia dua bahasa. Jadi nampak banyak lah. Cikgu copy kan. So copy identiti dulu. Identiti ada 3 biji. Bila cikgu kata identiti benda ni lah nah. Jangan pula kamu terpinga-pinga lagi bila cikgu kata identiti tu. Ni identiti. Lepas tu kita ada sudut majmuk kita. Sudut majmuk yang ni. Okay, kat soalan ni tak ada pakai kot sudut majmuk. Ada? Tak ada yang cikgu nampak. Tapi boleh jadilah. Kalau sudut majmuk ni soalan yang kena lukis segitiga cikgu rasa. Ini satu, lepas tu kita ada sudut berganda kita. Sudut separa dan yang selebih-lebihnya tu kita kena terbit lah. Tak comel sangat dia tulis. Ni KBSM punya formula tau. Tapi cikgu dapati kalau KBSM dengan KSSM beza formula dia. Pasal lah ni. Kamu punya geometri koordinat ya. Untuk geometri koordinat dia tak bagi kamu formula. Untuk geometri koordinat kamu kena hafal. Yang lain tu okey. Yang lain tu lebih kurang sama. Formula tan kamu tu ada. Dia sebenarnya susunan pelik sikit dia butan ni lepas dia sudut majmuk dia. Di latihan ni kamu kena buat banyak-banyak lah. Baru kita mahir ya. Okay. Mari kita start. Asal soalan yang first ni tak susah.
Okey, yang A ni kan, dia sin 2x kan. Jadi dia tak ada apa-apa sangat. Kamu kena buat apa? Kamu kena shift sin je. Lepas tu, tapi kita kena ubah ni. Nah, ni cikgu tulis kamu. Bila cikgu tulis jalan kerja, kamu tengok cara cikgu tulis sekali nah. Ada yang tulis rabai sangat. Tak boleh lah. Yang tulis bagi orang boleh faham. Okay, first kita akan shift sin kan dia. Sebab yang ni kita tak payah ubah apa-apa kan. Kita shift sin kan dia, dia akan dapat 2x tu lah. Nah, jadi kita shift sin kan ingat. Kita shift sin kan 0.4321. Okay, negatif tu jangan ambil. Dapat berapa? Cuba kamu beritahu cikgu dapat berapa nilai dia. Kamu picit kalkulator kat cikgu. Dapat berapa ni shift sin? Semua tidur dah. Hujan ni. Cepatlah, shift sin kan. Kamu dapat jawapan apa? Semua tak nak menjawab ni. Cikgu akan bagilah semua satu soalan. Sebab tak nak menjawab. Yang mana 0.4 ni ke yang Cikgu tulis dah ni. Cikgu kamu kena shift sin apa? Bagi Anik siapkan soalan ni sebab dia dah bersuara dah ni. Tak lagi B cikgu bagi kat orang lain. Shift sin kan Anik dapat apa tu? Dalam darjah nah. Sebab dia punya sudut tu 0 sampai 360 darjah. Dapat apa cepat? Lamanya kamu mencik kalkulator. Kamu pakai kalkulator phone ke apa? Dapat apa sudut? 25. 25.60. Tak habis kan? tak dapat pun. Kenapa kamu tak dapat? Sudut kamu dah radian kot. Cuba kamu check kalkulator. Mana muat apa? Ya kot. Tengok lah. Tengok kalkulator. Betul. Ubah. Sekarang ni dalam mode degree nak tengok kalkulator tu huruf D. Okay. Ni sudut alpha dah. Anik habiskan soalan ni. Okay, jadi sudut rujukan kita 25.60. Lepas tu sin kat sini negatif. Maknanya kita nak jawapan dalam sukuan keberapa dan sukuan keberapa? Kita nak jawapan dalam sukuan keberapa ni? Bila sin negatif dah? Add sugar to coffee. 34. Boleh ke Anik? Bagi Anik jawab sama. Boleh ke Anik? Tak. Tidur kamu cikgu cerita ni. Add sugar to coffee. Ni. Kamu nampak skrin tak? Jap. Dia blur. Kamu blur. Sin ni. Tak dia blur. Kamu, tulisan tu blur. Sebab apa? Okay. Line kamu slow ke? Okay. Line tu. Okay. Beritahu cikgu bila sin tu negatif. Kat sukuan ke berapa? Sukuan ke 3. 3 dan? 4. Gitulah. Okay. Okay, jadi sekarang ni kita nak jawapan dalam sukuan ketiga dan keempat. Cuba beritahu cikgu kalau sudut alpha tu 25.60. Dalam sukuan ketiga berapa nilai dia? Cik dapat dalam sukuan ketiga. $180 kita akan? Tolak. Tak tolak. Kalau kita nak dapat besar 180, logik tak tolak? Darab. Darab tak, tambah. Oh. Tambah. 25.60 tambahkan dengan 180. 180 dapat berapa? 205.6. Dapat 205.6. Okey, satu lagi dan sukuan keempat. Macam mana nak cari? Kalau skor 4 tambah 360 kan? Bukan tambah, tolak. Dah tambah dapat besar. Dia 360 mana ada? Tak wujud. Tolak. Okey. Dapat berapa? Negatif
154.4. Apa benda ni? 360 tolak sudut rujukan. Nama pun sudut rujukan. Kita tolak sudut ni. Sudut sukan pertama ni. Dapat apa? Besar 334. 334. Point? 4. Tak cukup lagi ni. Kamu nampak tak dia tulis 2x. Maksudnya dia nak pergi 2 round kan? Maknanya kita kena cari sampai 720. Apa kita kena buat dengan 2 sudut ni? Macam mana nak dapat second round? Darabkan ni. Kan? Tambahkan dengan 1 round berapa sudut? Satu orang 360. Dia tambah dengan 360. Ini ingat dah, ingat sampai SPM. Okey, jadi dapat berapa ni? Jawapan seterusnya berapa? 205.6 campur 360 tu. 565.6. 565.6. Ada satu lagi, 334 pun kena tambah. 4 tambah 360. 694.4. 694.4. Okey, sekarang ni kita nak X kan? Jadi daripada 2X nak dapat X maksudnya tiap-tiap jawapan ni kita kena buat apa? Bahagi. Kita akan bahagi 2 tiap-tiap jawapan. Jadi kamu bahagi 2 tiap-tiap jawapan ni, kita cikgu 4 jawapan dia apa? 565. 565. Bagi 2. Yang satu tu dapat 282.8. Yang satu tu. Yang 565. Ni satu dia. Ada 4 lah. Kamu yang buat bawah ni, atas ni pun sekali kena bagi 2. 200? 282.2. Okey, lagi? Ya, jap. Kira yang 694 tu. 694.4 bagi. Yang 694 tu dapat 347.2. 347.2. Sekejap ni lah tempo. Dan 6.10. Apa jawapan kamu berbeza lah. Betul. Betul. Okey, lagi 2. 205.6 ni. 205.6 dapat 102.8. 102.8. Okey, satu lagi. 334.4 bagi dengan 167.2. Okey, betul lah. Okey, jadi last kali ni baru jawapan dia. Okey, jawapan dia ada 4 biji ni baru kira kamu dapat semua jawapan. Okey, betul. Alright, next person. Ni cikgu panggil orang lain pula. Siapa cikgu nak panggil? Jahid. Jahid lah. Jahid ni dapat jawapan soalan second ni. Jahid macam duduk dalam kaung. Buat apa? Okey. Jahid, first kali kita kena buat apa ni? Kamu dapat soalan secant 2x campur 40 sama dengan 2. First buat apa? Okay, question number 15. Jahid. Tu suara kamu ke suara TV? Kamu 40. Slow je, kuat sikit. Tak dengar suara kamu. Tak boleh lah. Tak dengar suara kamu. Macam itu suara ayah kamu ke suara kamu? Suara kat belakang tu lagi kuat lagi dia suara kamu. Sebab apa? Lena bom ni. Cikgu mute kamu nah. Cikgu bagi online. Meh kita bagi kat siapa je. Jaris. Jaris Lena ke? Jaris Lena ni nak kena round padang sekali untuk cikgu ni. Jaris Lena. Lena. Bagi kat online. Ardian. Kita start dari atas. Okay, first kali kita kena buat apa ni? Dia secant 2x campur 40 sama dengan 2. Kita tukar cos. Tukar jadi 1 per cos kan? Jadi dia jadi 1 per cos 2x campur 40 sama dengan 2. Okay, simple je ni. Lepas tu kita buat apa?
Kita nak kos ni duduk sorang-sorang kan. Jadi kita kena buat apa? Dah. Kita nak kena pindah lah. Pindah ni di sana. Jadi dia jadi apa tu? Kalau 2x 40. Sama dengan 2. satu kat atas bila pindah dia jadi apa? Bawah. Tak ada 2. 1/2. Dia 1/2. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh shift cost dah. Boleh nak? Jadi tapi sudut tu kita dapat 2x campur 40. Maknanya kita akan editkan kita punya range ni. Boleh? Itulah ni kita akan editkan dia. Cikgu tulis siap-siap benda tu. Okey. Jadi bila kita shift cost 1/2 ni kita dapat apa? RM60. 60. Okey, ini sudut rujukan kamu nah. Jadi alfa kita sama dengan 60. Jadi yang ni kamu nampak kan dia punya nilai cos tu positif kan? Jadi kita nak jawapan yang kurang ke berapa? 1/4. 1 dengan 4. Okey, jadi kita akan edit julat ni. Jadi bila dia kata 2x campur 40, maknanya kat sini 2x campur 40. Apa jadi kat 360 tu? Dia jadi berapa? Apa jadi kat dia ni? Jadi 400. Dah lah. 360 dia akan didarabkan dengan 2 tambah dengan 40 lah. Dia akan diubah gitu. Jadi dia jadi apa? 760. 760. Okey, kosong ni jadi apa? Kosong. Dah lah, kosong tambah 40. 40. Dia jadi 40. Okey, jadi maknanya kita kena cari daripada 40 sampai 760. Okey, jadi sudut kita, jawapan kita yang pertama, yang jawapan sukan pertama ni kan, yang ni kita accept jawapan ni kan sebab dia besar daripada 40 kan, jadi kita ambil dia. Lepas tu kita nak jawapan dalam sukuan yang keempat ni, berapa jawapan dia? 300. 360 tolak dengan 60 dapat 300. Okey, kita nak pergi second round sebab 760 kan. Jadi second round kamu kena buat apa? Tambah 360. Tambah 360 pada 60 ni dapat apa? 420. Yang 360 ni ini 360 ke kamu kata tadi? 300. 300. Ni 300. Ini yang ni 420, satu lagi. 300 campur 360. 660. 660. Okey. Jadi kalau kata kita pergi lebih lagi dia sampai 700. Yang ni square, yang ni second round kan? Kalau kita dia sampai third round kan dia sampai 760. 9 lah belajar 36 45, 54, 63, 72, 81. Kalau kita ini boleh pergi seterusnya ke sampai sini je ke? Kalau kita tambah 420 ni dengan 360 kita dapat lajak kan? 380. 360 dapat 780 lajak kita. Okey, jadi sekarang ni yang kita dapat ni 2x campur 40. Jadi macam mana kamu nak dapat x? Kamu kena buat apa pada tiap-tiap nombor ni? Tolak 40 bagi 2. Okey, tolak 40 bagi 2. Cuba kamu tolak 40 bagi 2 tiap-tiap nilai dah. Cikgu check jawapan betul ya. Yang first one tu dapat berapa? 10. 10. Sekejap mana jawapan ni? First one tu dapat 10. Okey, betul. Okey, second one? 130. 130. Okey. Yang ketiga? 190. 190. Yang keempat? 310. 310. Jadi bila kita dah tolak, range dia akan jadi daripada 0 sampai 360 lah. Jadi semua jawapan ni kita terima. Jadi ni jawapan dia. Betul lah. Jadi sampai situ saja. Okay, next person. Mari kita pilih orang seterusnya. Ada banyak soalan ni. Yang ni cotangent. Ini lebih kurang sama macam soalan argan tu. Cikgu bagi kat siapa lagi nak bersuara? Jadi tadi Daniel Iman boleh? Daniel Iman ada? Iman? Iman ada tak? Ada yo. Ada. Okey. Ni C.
Cotangent X per 3 sama dengan 0.4452. First kali kita kena buat apa? Buat apa tadi? 0. Kamu dapat soalan senang je. 0.4452. First buat apa? Tukar apa? Kod tu. Jadi Yang apa? di course. Dah lah, cotangent bukan jadi cos. Ketinggian Cotangent jadi apa? Tak lah. Kita ada cosecant sin. Tadi secant. Secant cos. Oh, tan. Tan. Cotangent tan lah. Okay. Tukar je tu. Jadi dia jadi 1/tan X per 3. Tengok elok nah cara cikgu tukar ni. Nanti dalam exam salah nanti. Okay, lepas tu buat apa? Pindah satu sebelah. Pindah satu sebelah. Jadi picit calculator. Dia jadi apa bila kamu pindah? 1/0. Dapat apa tu? Kenapa kamu tak ada calculator ke? Dapat apa? Pindah satu ke sebelah je kan? Lepas tu picit calculator lah sebab dia nombor panjang. Tak boleh tulis dalam pecahan. Jadi apa? 2.246. 2.246. Okey, lepas tu kita akan shiftan kan, betul? Jadi kita akan shiftan kan, kita dapat jawapan apa? 66. Jadi alpha kita, sudut rujukan kita sama dengan 66. Okey, jadi cotangent dengan tangent ni kita akan rujuk sukan yang sama kan. Jadi dia positif, sini positif kan. Jadi kita nak jawapan tan yang positif. Jadi tan positif dan sukan ke berapa? 1, 2. Bukan, 1 dan 4. apa cik salah ni? Add sugar to coffee. 1 dan 3. 3. Tu tan lah. Okay. Kamu pergi sebut yang selainnya buat apa? Okay, jap. Lepas tu kita nak edit julat kita. Nampak tak dia ada X per 3 ni kan? Maknanya kita akan ubah julat kita. X kita patutnya daripada 0 sampai 360 darjah. Tapi sebab dia tulis X per 3, maksudnya kita akan buat apa dengan 360 darjah ni? Bagi 3. Dia dapat apa tu? 120. Ni kita akan cari sampai 120 Kalau maksudnya kena cari sampai 120, maknanya kita ambil jawapan dalam yang mana satu saja. Jawapan mana yang kita akan ambil? Apa jawapan X itu tu? X per 3 kita. X per 3 kita sama dengan apa? Tak tahu ke? Kita nak yang ni 0 sampai 120 maknanya sampai lebih kurang sukan kedua je kan? Tapi tan ni dia positif dalam sukan pertama dan ketiga. Kita perlu tak ambil jawapan dan sukan ketiga ni? Tak. Jadi jawapan X per 3 kita 66 sajalah. Tapi tak habis lagi sebab kita nak X. Jadi macam nak dapat X kalau kita punya X tu X per 3? Pindah 3 sebelah. Jadi kita akan pindah 3, 66 ni akan didarabkan dengan 3. Dapat berapa? 198. Itu saja jawapan dia. Okay, jadi kalau kita jawab lebih, kita tak patuh arahan dia. Alright, jadi betul dah. X sama dengan 198. Okay. Ni Iman dah jawab. Jadi next person, sebab tak ramai dekat sini. Luqman ada? Luqman? Luqman? Tak dengar suara kamu. Luqman. Ni D. 5 tan X sama dengan 7 sin X. Cabutlah mic kamu. Mic kamu tak dengar suara pun. Cabut mic pakai
Speakerphone je. Kamu pakai phone ke? 5 tan X sama dengan 7 sin X. Okay. Itu soal kamu kan? 5 tan X sama dengan 7 sin X. Okay, first kali kita kena buat apa kamu rasa? First kali kena buat apa? Siapa kita boleh tukar sini? Tan. Tukar jadi apa? Sin. Bukan sin saja. Sin per tan sama dengan apa? Tan sama dengan apa? Sin per ada apa kat bawah ni? Sin per apa? Ni tak ada mencatat ni. Sin per cos. Mana ada orang lain dah? Ada sin, ada cos sin tan je kan? Okay, jadi tan theta sama dengan sin per cos. Jadi kita tukar dia. Okay. Kalau dia tulis X, kita tulis X lah. Kalau dia tulis theta, kita tulis theta lah. Okay. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu buat apa? Boleh agak lah ni. Kita nak buat apa? Kita buka, bila kita buka kerungan apa jadi? Bila kita buka kerungan yang belah kiri ni apa jadi? Darab. Didarab. Jadi 5 ni duduk kat mana? Kat sin ke kat cos? Kat sin. Gitulah. Okay. 5 sin X over cos X sama dengan 7 sin X. Alright. Jadi kalau cikgu kata kita nak kena jadikan dia setingkat, kita kena buat apa? Nak kena jadi apa dia? Kita nak jadikan dia setingkat saja. Ni 2 tingkat. Kita kena buat apa? Susahnya. Kena buat apa? Baling sin ke sebelah. Baling cos X ni ke sebelah. Jadi dia akan didarabkan dengan 7 sin X tu. Dia akan jadi 5 sin X sama dengan 7 sin X cos X. Okay, lepas tu buat apa? Kita nak ujung dia kosong. Jadi macam mana nak dapat kosong kat ujung ni? Alih 5 sino. Apa? Tak, kita nak equation kita nak dia supaya ujung dia jadi kosong. Jadi macam mana kita nak berjadikan equation ni satu belah tu jadi kosong? Tak ada cikgu bagi hint kat kamu ni. Kita boleh buat apa? Banyak sangat main game ni. Macam mana nak buat ni? Kita pindahkan. Kita pindahkan siapa? Siapa yang kamu suka nak pindah? Pindahkan 5 sin tu kan? Pindahkanlah dia. Kita pindahkan sini jadi kosong lah. Cakaplah betul-betul. Cikgu tak dengar. Okay. Tolak ke tambah? Tolak. Okay. Alright. Sekarang ni kita ada 2 sebutan macam ni. Kamu nampak tak siapa yang sepunya? Apa yang sama antara 2 sebutan ni? Sin. Dua-dua ada sin X. Jangan ambil sin tu tanpa X lah. Jadi kita akan faktor keluar sin X. Jadi tinggal apa dalam kurungan ni? 7 cos 5. 7 cos X. Sebut elok. Tolak 5. Okey, betul. Alright. Jadi kita dah dapat sini. Maknanya dah dekat dah dengan answer. Kita ada 2 statement. Satu sin X. Sin X sama dengan apa? Sin X sama dengan apa? Kosong. Kosong. Okey. 7 cos X tolak 5 ni pun sama dengan kosong. Okey, sekarang ni kita boleh shift sin dah. Shift sin ni dapat apa ni? Kosong ni. Ini X sama dengan apa? Sekejap. Shift sin ke cepat.
Dah jumpa ke kalkulator kamu? Cepatlah. Shift scene kan? Ha. Hai. Tak dapat. Tak Kosong. dapat lima. Kalau shift scene dapat kosong, kamu tak jumpa kalkulator ke apa? Kenapa kamu tak dapat jawapan dia? Shift scene sama kosong lah. Ni mana dia? Shift scene kosong. Kamu shift scene apa? Kamu shift scene apa? Kalau pijak shift scene saja tak ada apa-apa, tak dapat lah. Shift scene kosong. Maksudnya kita pindahkan scene di sana. Kan? Okay. TS kita kosong. Tapi kosong tu bukan jawapan yang lengkap lagi. Sebab graf scene kita ada tempat lain dia kosong. Kat mana graf scene kita kosong selain daripada kat kosong? Ni graf dia cikgu lukis. Kat mana ni? Ni berapa ni? Ni berapa ni? Sini berapa ni? Sini berapa? 5. 5 pula. Ni graf scene konstan cikgu ni graf scene ni. Berapa sudut kat sini? Oh. Sini berapa sudut dia? Kita bagi 4 kan? Berapa? 80. Okey, yang ujung ni apa? 360. Gitu lah. Jadi kita kena cari semua tempat scene tu kosong. Faham tak? Jadi dia di sini dan di sini. Okey, ada 3 tempat. Kita habis lagi yang cos pula. Okey, kita pindahkan dia sampai tinggal cos X. Cos X sama dengan apa? Oh Luqman, cepatlah. Cepatlah. Sampai esok tak habis ni, dah pukul 9.10 dah. Cepat. 7 cos X tolak 5. Cos X sama dengan apa? 1. 1 pula pindah ni. Pindah ni. Nampak tak ni equation dia 7 cos X tolak 5. Pindahkan cos X sama dengan apa? 35 je. 5 per? 5 per 7 lah. Pindah lah. 57. Aduh. Luqman dapat tak ni? 1 pula. Shift cos ke ni? Dapat apa ni? Shift cos. Kamu tak boleh shift cos ke? Mana cikgu shift cos tu kamu. Lepas ni kalau tak boleh shift cos, siap kamu. Dapat 44.41. 5/7. Betul lah. Sini dah picit. 44.42 tu sebab ada 415 lah. Okey. Yang ni baru sudut alfa kamu nak, sudut rujukan kamu nak 44.12. 42. 42. Okey, jadi selain daripada sukan tak. Yang ni cos ni positif kan? Jadi kita nak jawapan dalam sukan ke berapa ni? Sukan pertama dan sukan yang ke? 2. Tak, cos. Add sugar to coffee. Sukan ke berapa? 3. Kamu sama macam Deniman. Add sugar to coffee. 4. Sukan keempat lah. Cos to K. Boleh lah. Coffee to cos. Jadi yang di label ni yang positif. Kamu ingat tak ni? Kamu ni akronim ke kamu pakai yang berbeza? Okay. Alright. Jadi sukan pertama kita dah ada jawapan dia. Macam mana nak dapat jawapan dalam sukan keempat? 360 tolakkan dengan sudut rujukan. Kita dapat berapa? 315.58. Itulah cikgu suruh buat homework, tak nak buat homework. Itulah pasal. Okey. Lepas ni buat. Okey, sebab kita dah lewat. Jadi meh kita go through ramai-ramai lah. Okey. Tak sempat cikgu nak pergi seorang-seorang dah. Cikgu harap kamu betul-betul faham ni Nina. Ni kira soalan dia senang lah. Sebab kita tak payah ubah apa-apa kan. Jadi kita dah buat sampai D ni. Kat mana dah kita?
E ni. Okey, kamu tengok E ni. Cikgu copykan lah sebab susah sikit nak tengok. Dia dah jadi banyak macam ni. Asyik kita sempat sampai sini saja. Lepas tu yang lain ni kita nak kena bagi homework kat orang. Okey. Okey, kamu tengok E ni. Macam mana kita nak buat ni? Sin kuasa 2x tolak 2 sin S sama dengan cos 2x. First kali kita akan buat apa? First buat apa? Cepatlah. Ni nak minta cikgu bagi cikgu suruh ramai jawab, semua orang diam pula. Tapi masa kamu nak habis lah. Cikgu tak hentikan kelas ni macam mana? Yang mana cikgu? Tak dengar pula. Apa Mujahid cakap pula panjang-panjang. Tukar apa? Tukar siapa? Ni soalan E ni. Kita kena buat apa? Kena jadi sin dua-dua. Kena bagi semua sin. Kita akan tukarkan semua sin. Siapa yang kena tukar tu? Cos 2x tu. Macam mana? Cos 2x tu kita nak tukar dia jadi apa? Kamu tengok formula dia. Kita nak tukar dia jadi apa? Satu tolak 2 sin A. Kita akan tukar dia jadi ini nah. Jadi cos ni ada 3 versi kan? Ni ada dua bahasa. Jadi kamu nampak dia ada 6 lah. Jadi kita akan pilih 1 tolak 2 sin kuasa 2A ni. Okey, yang tu Jadi kita akan tukarkan dia. Mujahid dah pandai dah benda ni. Dah buat homework cikgu. Okey, 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okey. Lepas tu kita akan pindah-pindahkan dia lah sebab kamu dah nampak dah lah rupa dia dah comel kan semua sin kan. Kita pindah-pindahkan dia. Jadi sin kuasa 2x tambah 2 sin kuasa 2x tolak 2 sin x tolak 1 sama dengan kosong. Yang ni dapat apa ni? Kalau tambah ni dia jadi apa ni? 3. 3 lah. Ni sama lah. Ini jadi 3 sin kuasa 2x tolak 2 sin x tolak 1 sama dengan kosong. Lepas tu kita akan buat apa? Dua sin. Baik. Kita akan buat apa? Dua sin biasa ke? Dua sin kuasa 2. Ni ke? Ini biasa je. Ni tak ada kuasa 2. Ni, dia ni. Mana ada kuasa 2? Yang ni ada kuasa 2. Yang ni ada kuasa 2 nah sebab formula kan. Yang ni kita tukar. Dia ada kuasa 2. Kita akan EQN kan dia. Cuba kamu EQN untuk cikgu yang ni. Kita akan EQN kan dia seperti mana dia begini kita layan dia gini. EQN kan dapat nombor comel. Ada satu soalan tu EQN tak comel Kalau tak comel kena masuk dalam formula negatif B tambah tolak punca B squared tolak 4AC over 2A. Faham? Kena tunjuk kamu masuk dalam formula tu. Yang ni kamu dapat comel tak? Sama dengan 1 sama dengan negatif 1/3. Okey, 1 dengan negatif 1/3. Yang ni sin X lah. Ni sin X. Jadi kita kena tuliskan dalam bentuk pemfaktoran ni. Ini senang lah. Ni sin X tolak 1 kan. Yang belakang ni kita tuliskan dalam kurungan ni apa dia? Yang ni sin X sama dengan negatif 1/3 dalam kurungan kita tulis macam mana? Sama negatif 1/3. Bukan. Kita kena pindah 3 ni dulu. Dia jadi 3 sin X. 3 sin Tambah X. 1. Jangan tulis 1/3 nampak sangat kamu percik kalkulator boleh. Ni kononnya kita buat by hand. Okey. Kita akan shift sin kan dia. Yang ni dapat apa ni? 90. Dapat? 90. Dapat 90 Okey, jadi kalau 90 yang ni pun sama. Yang ni kita kena tengok graf lah sebab sin 1. Sin 1 ada kat mana je? Ada kat mana je? Ya. Ada 1 je kan? Sin 1. Sin 1 ni ada kat mana je? 90 sudut. Ada kat situ saja. Ada kat 90 darjah saja. Jadi jawapan dia 1 saja. Ini kita checking je lah. Jadi kalau kata cos dia ada 2 nah. Ini untuk sin memang 1 tapi cos. Sebab tu kita check dengan graf lah. Okey, lepas tu yang belah sini pula. Yang ni kita Kan dia kena check 2 tempat.
Ya, Tak payah Pak. kan? Yang ni ah. Kan sin sukuan pertama dengan sukuan yang kedua. Sukuan pertama dengan sukuan yang kedua. Tak payah ya? Yang ni sebab dia satu tu kalau kamu tengok kat graf sini. Kat mana saja dia satu? Satu je kan? Satu tempat kan? Oh, kalau satu kena check gitu kan? Satu, negatif satu dengan kosong kita akan check daripada graf. Lena, untuk sin dengan cos. Kalau untuk tan tu dia memang keluar nilai macam-macam kan. Untuk sin dengan cos saja kita check graf. Kalau kata jawapan dalam sukuan yang kedua, salah lah nah, tak ada kan. Dia ada satu tempat sahaja. Okay, sebab tu kita kena check graf untuk nilai-nilai yang maksimum ni dengan kosong. Okay, yang belah sini pula kita akan shift sinkan 1/3 saja. Tapi kita nak jawapan sin negatif kan. Sin negatif dan sukuan ke berapa? Sukuan ke-3 dan ke-4. 3 dan 4. Shift sin 1/3 dapat apa? 16.5. 16.5. Betul nah? Dah budak. 19 je. Shift sin 1/3 dapat 19.47. 5. Kamu punya kereta dah mode right ke Mujahid? Check balik. Tak, saya dah undang kan. Bunda tak adalah. Kalian. Kita nak Bunda. jadi 5. Boom. Kan ada 5. Oh, 19.5 betul. Betul dah 19.5. Okey. Jangan ambil sikit sangat, ambil 2. Tenang. Ambil Jangan 2. marah je. Okey. Jadi X kita nak dapat jawapan dan sukuan ketiga dan keempat. Sukuan ketiga berapa jawapan tu? Berapa jawapan dan sukuan ketiga tu? 199.47. Tambah 180 nah. Okey, satu lagi dan sukuan keempat dapat jawapan apa? .340.53. 340.53. Alright, jadi ni semua jawapan dia. Ni dengan dia ni. Bobo sekali. Jangan lupa nah. Kita ada 3 jawapan. Jadi kalau cikgu nak ingat kamu lah, kalau kata darjah kita boleh ambil 2 tempat puluhan. Kalau radian kita ambil 4. Kita kena ingat lah kita punya titik puluhan tu banyak mana. Okey, dah pukul 9.21 kita pergi lagi satu soalan lah. Okey, mana satu? F lah. Yang ni. Yang ni dia ada, ni susah juga tu. Ke gimana ni? Okey, sekejap. Dia F ni sin X campur 30 darjah sama dengan cos X campur 120 darjah. Okey, yang ni kamu rasa kita kena buat macam mana? Rasa kena kembang dengan sudut majmuk. Kamu rasa kita kena kembang sudut majmuk ke ni? Nampak macam. Kita tak boleh buat apa kan. Dia ada couple macam ni. Kita try lah. Kita akan kembangkan dengan sudut majmuk kita. Jadi kita ada belah kiri ni A campur B kan Nina. Yang ni pun sama. Kita ada A campur B. Kita nak X tau lah sekali. Ni pelik sikit soalan ni. Kita try. Sudut majmuk kita maksudnya formula yang ni. Kalau sin, dia jadi sin cos sin ni kan. Jadi kita akan tukar dia. Okay, kita try lah. Cikgu tak sure sangat ni. Sebab dia ada kiri dan kanan. Okay, jadi sin X cos 30 tambah cos X sin 30. Jadi kat mana yang nilai kita boleh selesaikan tau. Okey, jadi kat belah sini pula cos sin kan. Ini kalau cos dia akan jadi cos sin tolak. Cos X cos 120 tolak sin X sin 120. Okey, kita tekan kalkulator dulu yang ni. Cos 30 comel ke kita nak tulis jawapan dalam set? Tak comel, kita kena lukis segitiga kita. Dia jawapan dalam set. Kalau kamu dah ingat, bagus kan? Ni lah. Di cos 60 sama dengan 1/2 kan? Yang ni set 3. Betul ke gini lah? Tak apa, kita try. Jadi cos 30 sama dengan apa tu?
Daripada segitiga ni cos 30 sama dengan apa? Nampak tak siapa nak jawab ni? Ni segitiga ni. Kamu masih tak mahir lagi pakai segitiga ke? Kah. Kamu tengok kah. Kah Hmm. negatif 3/2. Set 3. Kamu asyik kata set tu negatif. Set Silap. 3/2. Okey. Sin 30 sama dengan apa? Sin 30 1 per set 2. 0.5. 0.5. Mana datang set 2 ni? Segitiga ni. 1/2. Sin 30 maknanya 1/2. Jadi kat belah sini cos 120. Cos 120 tu maknanya dalam sukun kedua apa sudut tiru sepadan dia? Sepadan. Apa sepadan dengan 120 ni? 60. 60. Betul lah. Jadi dia sama dengan cos 60. Cos 60 1/2 kan? Sama simbol dia lah sebab cos 60 kejap. Cos 60 negatif lah kan? 120 dalam sukun kedua kan? Atau besi dah. Jadi yang ni negatif 1/2 lah. Ni cos 60 kan? Lepas tu negatif sin X sin 120. Ini pun sin 60 kan? Sin 60 sama apa? Sin 60. Sin 60 negatif set 3/2. Set 3/2. Mari kita try solve lah. Kita dah tulis gini. Boleh ke tak boleh ni? Boleh lah kot kan? Sekejap. Saya rasa dia jadi tan kot ni. Jadi yang ni memang kita pindah-pindahkan dia. Yang ni yang ni set 3/2 sin X kan? Tambah 1/2 cos X sama dengan negatif 1/2 cos X tambah set 3/2 sin X. Ada yang hilang? Ada kan? Yang ni dengan ni sign dia berbeza kan? Yang ni sin ni dengan sini. Kejap. Kenapa ni tambah? Tolak kan? Tolak. Dia tak hilang. Dia jadi double semua orang. Ini set 3/2 sin X. Sempit lah, susah nak tengok. Ni kita bagi tulis kat sini. Jadi kalau kita pindah semua orang jadi double kan? Betul. Maknanya yang ni darab 2 dia jadi set 3 je lah. Set 3 sin X. Yang ni 1/2 campur 1/2 dia jadi campur cos X kan? Sama dengan kosong kan? Lepas tu agak silap cikgu. Yang ni kita nak buat gimana lah? Tinggal sama dengan negatif cos S kan? Begitu kan? Jadi kita pindahkan sin X ni. Ini cikgu try lah. Cikgu rasa dia jadi cotangent ataupun dia jadi tangent lah Nana. Betul tak takat ni cikgu buat? Betul kan? Jadi set 3 sama dengan negatif. Yang ni 1/tan kan? Okey, jadi kita nak tan X. Ni dia sama dengan negatif 1/set 3. Gitu lah. Mari cikgu shift sin kan? Shift tan kan? Kita tengok jawapan dia apa. Shift tan. Cikgu tahu rasanya sudut 1/set 3 ni bukan 45 ke? Ya ke? Tak. 30. 1/set 3 ni sudut dia 30 kan? Betul tak? Jadi alpha kita, kamu picit calculator ni boleh picit calculator dah. Ni dapat 30 kan? Betul? Mesti tengok jawapan dia. Betul tak? Picit tu negatif 1/3 ke 1/3 je? Benda? Dalam picit shift time tu, picit 1/3 ke negatif 1/3? 1, jangan bubuh negatif tu.
Kita ambil 1/3 saja. Okey, sudut rujukan kita 30 darjah. Tapi kita nak jawapan tan negatif kan? Tan negatif dan sukan ke berapa? 2 dengan 2 part. Okey, 2 dengan 4. Jadi jawapan dan sukan kedua berapa? 120. 120. Ya, 330. 150 lah. 150 lah. 180 tolak 30. 150. Satu lagi apa? 330. Okey. 130. Inilah jawapan dia. Betul lah. Jadi kaedah kita betul. Cikgu nak kamu salin lah kaedah yang ni. Ni betul lah. Maknanya yang ni kita kena kembangkan dengan sudut majmuk. Okey, mari kita tengok soalan mana yang seterusnya. Jadi cikgu bagi, kamu dah buat sampai F kan? G, kat mana dah? E, F, G, H, I ni. Ada 3 je soalan. Kita bagi homework kat siapa yang bernasib baik. Nah, 3 biji tu. Nah, siapa tak pernah dapat homework ni? Cari sama dapat. Jadi J dapat. je. Jadi, Aku dapat lah. Sama je. jadi Asta. cikgu. Ashta boleh kat cikgu Ashta. dapat ego. Kamu dapat lama Mana dah. ada. Gantah ke Lama dah. Tu lama Kamu dapat lama Lama dah. mana? Lama gila tu. Lama mana cikgu? Astaga, tak. Asta. Dia boleh main. Berebut ni kejap kita tengok kamu punya table sekarang. Okey, sebab homework semalam tak dihantar kan, jadi kosong. Cikgu rasa kena bagi kat Ashta. Tu. Boleh lah, kita bagi kat Ashta. Ikram. Ashta dengan Ikram lah 2 orang. 3 je, 3 biji je. Cikgu tak bagi kamu banyak pun. Nah, yang banyak yang semalam je. Kan? Tu lah kalangan cari tu. Anik tu kosong Anik. Anik, Anik dia kosong. cikgu rasa cikgu bagi dia homework semalam. Semalam aku dapat Jangan macam-macam Jangan macam-macam Ambil dah lebih sikit ni. Dah. Itu. Anik dapat Dah banyak. banyak cikgu tak kisah cikgu. Ya. Okey. Homework 3 biji ni Asta dengan Ikram lah. Ibu cuba buat lah. Kalau ada masalah tanya cikgu ataupun buatlah forum dengan kawan-kawan kamu untuk jawab soalan ni. Nah, okey. Cikgu nak kamu hantar kat cikgu. Tak apa, cikgu bagi sampai Isnin lah. Cikgu bagi kamu sampai bila hari tu? Anik, Isnin ke? Sama kan? Hantarlah. Isnin. Isnin lah, hantar Isnin. Okey, tu je. Okey, jadi kalau ada problem tanya cikgu Nah. Jadi soalan ni memang tiap-tiap satu tu unik lah kita kata, unik. Jadi kalau kamu mengalami masalah, kamu tanyalah cikgu apa hint dia, macam mana nak selesai. Nah, okey. Habis dah kelas.